Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dihormati dan dikasihi sahabat kami, pihak penganjur ataupun pihak AJK Surau Bandar An-Nur Seremban Selatan yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Ramalan bin Mansur, yang mana mereka telah cuba memberi khidmat kepada masyarakat Islam kita di negara kita khususnya dengan menyediakan kuliah-kuliah online daripada FB atau Facebook Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Jadi alhamdulillah, kali ini kita akan sama-sama sekali lagi dengan para pencinta ilmu untuk berkongsi daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga yang disusun, diterjemah oleh satu ulama besar bangsa Melayu kita, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Jadi masih lagi kita membicarakan sedikit sebanyak tajuknya yang dulu kita sesi sebelum ni berkaitan dengan tentang hati serta tenteranya. Jadi pada kali ini kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan hati. Yang mana hati tu kita dah bicarakan, dia ada tentera yang zahir kan, anggota zahir dan juga batinnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini amin. Syahdan, ketahui olehmu hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang akhyar. Mana muqarrabin? Ini orang yang hampir dekat dengan Allah Ta'ala. Akhyar maknanya orang pilihan atau istimewa. Bahawa murad dikendaki. Murad artinya yang dikendaki dengan maksiat yang batin, yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyucikan akan hati daripadanya itu. Daripadanya itu, yakni maksiat yang batin. Allah suruh kita membersihkan hati pada maksiat yang batin, iaitu maksiat batin tu segala sifat yang kecelaan dan segala perangai yang kejahatan. Jadi maksiat batin ini apa dia? Segala sifat yang dicela oleh Allah dan Rasul. Mana Allah dan Rasul SAW benci sifat tersebut. Ini bukan sifat peribadi orang mukmin, bukan peribadi para kekasih Allah. Dan juga segala perangai yang jahat, yang huduh itulah, yang kejahatan, iaitu amat banyak. Jadi sifat kecelaan atau perangai yang tak molek ni, yang jahat ni amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin, itu 10 perkara. Walaupun banyak, tetapi Imam Ghazali dia ringkaskan 10 je. Sebenarnya banyak, tapi 10 ni, ini macam dia punya akar umbi asasnya lah. Kan, menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Sebenarnya banyak dia kata, tapi Imam Ghazali bagi 10 je. Jadi kalau 10 ni kita bersihkan, insya-Allah yang lain pun akan turut dibersihkan. Pertama dia panggil syarahut ta'am. Syarahut ta'am, yakni sangat gemar, sangat suka kepada membanyakkan akan makan. Dan lagi akan datang bicaranya, mana ulasannya, insya-Allah ta'ala pada bab yang ketiga. Jadi itu pertama, mana kuat makan, suka makan. Dia akan teranglah pada yang bab yang ketiga, insya-Allah. Kedua, daripada sifat mazmumah ni, syarahul kalam, yakni sangat gemar, sangat suka, sangat seronok kepada membanyakkan berkata-kata. Suka bercakap, suka bercerita. Dan lagi akan datang bicaranya, datang ulasannya, perbincangannya, insya-Allah ta'ala pada bab yang keempat. Ketiga, ghadab, yakni kuat marah atau panas baran. Dan lagi akan datang bicaranya, bicara tentang kuat marah atau ghadab ini, insya-Allah ta'ala pada bab yang kelima. Keempat, daripada 10 sifat yang dicela, hasad. Bahasa Arab hasad, yakni dengki. Dengki akan orang yang dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan lagi akan datang bicaranya, insya-Allah ta'ala pada bab yang kelima. Okey, itu makna hasad lah. Bab kelima akan diterangkan. Seterusnya kelima, daripada 10 tu, bukhlul wa hubbul mal. Bukhl ni kedekut lah, yakni kikir. Bahasa kitab Jawi lama dia panggil kikir, bahasa kita panggil kedekut atau bakhil. Bakhil ni orang yang kedekut. Dan kasih akan harta. Dan lagi akan datang bicaranya, insya-Allah ta'ala pada bab yang ketujuh. Keenam, sifat yang dicela, hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan, suka kepada kemegahan dan kebesaran. Dan lagi akan datang bicaranya pada bab yang ke-8, insya-Allah ta'ala. Ketujuh,
hubbud dunia, yakni kasih akan dunia dan lagi akan datang bicaranya. Bicara dalam kitab Sirrus Salikin lah. Dia akan membahas dalam kitab Sirrus Salikin tentang hubbud dunia pada bab yang ke-6 insya-Allah taala. Ke-8, takabbur, yakni membesarkan diri, sombonglah. Dia pakai sombong kan. Dan lagi akan datang bicaranya, bicara huraian ulasan tentang takabbur dalam kitab Sirrus Salikin ini pada bab yang ke-9 insya-Allah taala. Seterusnya, penyakit hati atau sifat yang dicela yang ke-9, ujub, yakni hairan akan dirinya, kagumnya seseorang dengan dirinya. Dan lagi akan datang pada bab yang ke-9 insya-Allah taala. Ke-10, riya, yakni berbuat ibadah tiada kerana Allah Ta'ala. Dan lagi akan datang bicaranya, akan diterangkan apa itu riya. Apakah yang dikatakan hakikat riya, ia akan diterang dalam kitab Sirrus Salikin insya-Allah taala pada bab yang ke-8. Jadi 10. 10 kan. Jadi 10 ni dipanggil sifat yang dicela. Kuat makan, suka berborak, suka bercerita, suka bercakap. Yang kedua, yang ketiga kuat marah. Yang keempat dengki. Yang kelima cinta, kedekut dan kasih kepada harta. Yang keenam kasih kepada kemegahan dan kebesaran. Ketujuh, kasih kepada dunia. Ke-8, sombong atau takabbur. Ke-9, ujub. Dan 10-nya, riya. Jadi ini dia panggil sebahagian daripada sifat yang dicela. Jadi katanya banyak, tetapi Imam Ghazali dia tulis 10 sajalah. Yang ni 10 ni kalau kita dapat bereskan, insya-Allah. Jadi kita akan dapatlah jadi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sambung lagi. Dan murad dengan taat yang batin itu dikendaki dia. Tadi maksiat yang batin. Sekarang dia nak terang taat yang batin. Iaitu taat yang batin segala perangai yang kebajikan dan segala sifat yang kepujian. Mana sifat-sifat yang Allah suka, sifat-sifat para kekasih Allah, sifat para nabi rasul dan aulia Allah. Iaitu sifat kepujian ni amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'ina fi Usuluddin, itu 10 perkara pula. 10 juga kata Imam Ghazali. Tapi sebenarnya banyak. Yang ni kita kata seperti asas lah, basic saja. Pertama, taubat daripada segala maksiat yang batin. Kan? Kedua, khauf, yakni takut akan Allah Ta'ala. Ketiga, zuhud, yakni benci akan dunia. Mana tak terpengaruh dengan dunia. Dia melihat dunia ni satu benda yang jijik. Dan tiada suka kepada harta. Di mana dia tak suka harta, bukanlah dia pergi buang harta sebarang. Mana tak suka, makna dia bukanlah harta tu menjadi matlamat kemegahannya. Jadi dia akan teranglah insya-Allah. Kan? Dan lainnya pada dunia. Mana zuhud ni benci akan dunia, tak suka kepada harta dan lainnya. Banyak lagi lah dia punya tentang kupasan zuhud. Melainkan sekadar hajat jua. Jadi harta keduniaan ni dia ambil sekadar hajat jua. Keempat, sabar daripada balak dan daripada sekalian kesusahan. Kelima, syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya. Keenam, daripada sifat yang dipuji, ikhlas, yakni berbuat ibadah semata-mata kerana Allah Ta'ala dan tiada kerana lainnya. Ketujuh, at-tawakkul ala Allah Ta'ala, yakni berpegang hatinya itu atas Allah Ta'ala dan menyerahkan akan sekalian perbuatannya dan sekalian tadbirnya itu kepada Allah Ta'ala. Jadi tawakal ni mana hati itu berpegang kepada Allah Ta'ala, percaya pada Allah dan diserahkan. Hati itu menyerah
Sekalian perbuatan dia dan sekalian urusan pentadbirannya, gerak-gerinya, hidup matinya, gerak diam dia, diam gerak sebagainya kepada Allah Ta'ala. Ini ibadat hati. Jadi tawakal ni bukan ibadat badan, dia ibadat hati. Jangan tukar. Tok Guru saya kata jangan tukar. Tawakal ni ibadat hati. Dia bukan ibadat badan. Kalau tukar, nanti jadi pemalas. Jadi jabariah. Mana hati tak berpegang pada Allah, tapi badan nak berpegang. Jadi tak kena lah. Jadi akan jadi orang yang rosak, jadi Jabariyah ke, jadi Mu'tazilah, jadi sesat lah, senang cakap. Kan? Kedelapan, sifat yang dipuji mahabbatullah, yakni kasih atau cinta akan Allah Ta'ala. Dan lazim, mana pastilah daripada itu, daripada mencintai Allah Ta'ala, kasih ia akan segala malaikatnya dan segala anbiya'nya dan segala awliya'nya, mana wali-walinya, dan segala muslimin. Bila kasih pada Allah, tentulah dia mengasihi para malaikat, para nabi, rasul, wali-wali dan sekalian orang beriman, orang Islam. Kesembilan, redha akan segala qada Allah Ta'ala dan segala qadarnya. Yakni redha akan perbuatan Allah Ta'ala, kan? Dia yang bagi sihat, dia yang bagi suka, dia yang bagi sakit. Semua daripada dia lah. Semua daripada Allah Ta'ala. Jadi hati dia boleh menerima. Dan menerima. Ni ibadat hati. Kena faham lah. Ini ibadat hati. Hatinya merasa lapang. Tak ada keluh kesah. Tak ada duka cita dengan apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada diri dia. Ke-10, zikrul maut, yakni mengingati mati pada tiap-tiap waktu dan tiap-tiap masa, dan lagi akan datang bicara segala taat batin ini di dalam kitab Al-Munjiyat. Dan kitab Syarhus Salikin juga, tapi ada tajuk nama dia Al-Munjiyat, iaitu bahagi yang keempat daripada kitab ini, kitab Syarhus Salikin ini, insya-Allah Ta'ala. Mana juzuk yang keempat lah. Bila nak baca, wallahu a'lam bissawab. Kan? Jadi kitab kita sekarang baca kitab Syarhus Salikin juzuk ketiga. Ya nak? Juzuk ketiga ni pun baru berapa bab. Kalau kitab yang Syekh Fahmi Zamzam susun ni baru buku surat 41. Kalau kitab Jawi lama baru buku surat 16. Oh, banyaklah nak kena baca lagi. Insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada khatam kitab ni, kan? Jilid 3, 4, jilid 1, 2 tak baca. Sebab jilid 1, 2 dia banyak tentang fiqah, tauhid, kan? Tengok berapa muka surat. Kalau kitab Jawi lama, Syarhus Salikin jilid juzuk ketiga ada 208 muka surat. Kalau yang sagi yang disusun, yang ditahqiq kan oleh Syekh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kan, orang Banjar, kan, ulama Banjar lah. Dia ada berapa ratus muka surat pula, 605 muka surat. Tak apalah, kita baca je lah. Baca, insya-Allah kita sungguh-sungguh Allah akan anugerah lah, perbaiki hati kita. Jadi dia akan terang apa dah mana kalau bab penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang dicela tu, juzuk ketiga akan dikupas lah. Di jilid ketiga, jilid keempat dia akan terang tentang sifat-sifat mahmudah. Okey. Dan taat yang batin ini, kata Syekh Abdul Samad Falimbani rahimahullah ta'ala, iaitu terlebih besar pahalanya daripada taat yang zahir. Jadi tuan-tuan kena faham, taat yang zahir, taat yang batin, dia ada beza, kan? Taat yang zahir, kita menggunakan anggota tubuh badan kita ni, tangan, mata, mulut, hidung, kaki, perut dan sebagainya. Taat yang batin itu sifat-sifat yang dipuji dalam hati. Itu ibadat hati. Ibadat hati.
Dan dia ada perbezaan. Markah ada beza. Jadi, ketaatan yang batin, dia pahalanya nak dibanding dengan taat yang zahir, besar pahala taat yang batin ni daripada taat yang zahir. Bahkan, kalau taat yang zahir ni, dia ada markah dia. Boleh tahu sebenarnya jemaah dapat 25 atau 27. Tapi taat yang batin ni, kebiasaannya bighairi hisab, tanpa ada penghisapan. Kan? Dia ada kupasan lah para ulama rahimahullah ta'ala nanti. Kan? Seperti kata Al-Ustaz Al-A'zam Maulana As-Said Abdul Rahman As-Saqaf Qaddasallahu ruhahu. Ni ulama Yaman lah ni, Said Abdul Rahman As-Saqaf. Uqiyatun min a'malil batin khairun min qintarin min a'malil zahir. Wazalika mithlu sabri warridha wazuhdi watawakkul wa hubbu liqa'illahi ta'ala. Artinya, dan satu uqiyah. Apa di uqiyah? Uqiyah ni sejenis timbangan, yakni satu kati. Satu kati kan. Orang sekarang budak-budak dia tak kenal kati, dia kilo. Kita dulu kalau peringkat saya umur orang 50 ke atas ni, 49 ke lebih kurang lah kan. Mungkin biasa dengar tentang kati. Kan? Tapi bila dah meningkat bawah pada 48, 49, rasanya dia tak pernah kati ni. Jadi satu kati daripada amal yang batin itu terlebih baik daripada sebahtera daripada amal yang zahir. Kata dia, satu kati kan, satu kati daripada amal yang zahir daripada sebahtera satu kapal. Satu kapal kan. Sebahtera. Dia kata bermula satu uqiyah, yakni satu kati daripada amal yang batin itu lebih baik daripada sebahtera. Sebahtera sekapal lah. Nak sebahtera. Jadi ini ukuran orang dulu lah. Uqiyah dengan kintar. Kintar ni mana dia bagi nisbah Syekh Samad Palembang mana satu bahtera. Tapi kintar ni kalau saya catat kitab lama saya 100 kati. Kan? Mana mungkinlah satu bahtera tu dia punya berat dia 100 kati. Zaman tu. Zaman tu begitu. Kan? Zaman tu. Kan kita kalau tengok lori, bas kan ada berat dalam muatan, berat tanpa muatan. Begitu. Kan? Jadi begitulah perbandingannya. Okey. Dan demikian itu, sambung lagi kata Syekh Said Abdul Rahman, Maulana Said Abdul Rahman As-Saqaf, dia kata, dan demikian itu seperti sabar dan redha dan zuhud dan tawakal dan hubbu liqa'illah, yakni kasih cinta akan berdapat Allah Ta'ala, yakni kasih akan mati, mana seronok nak mati, yakni dengan dia, dengan mati tadi berdapat dengan Allah Ta'ala. Dengan mati tu dia boleh menghadap Allah. Lebih dekat lagi. Dan kata Maulana As-Said Abdul Qadir Al-Idrus Qaddasallahu sirrahu, zarratun min a'malil qulub khairun min amthalil jibal min a'malil jawarih. Artinya, satu semut yang kecil daripada amal yang di dalam hati itu, iaitu terlebih baik daripada seumpama gunung daripada amal anggota zahir itu. Ni kata Said Abdul Qadir Al-Idrus. Ni semua ulama habaib lah.
Hadramaut kan. Jadi kata zarratun, zarrah ni satu zarah diterjemah dengan satu semut yang kecil. Zarah ni lebih kecil daripada satu semut. Lebih kecil lagi, tapi nak Syekhul Samad Palembang nak bagi faham tu, kan, maknanya nak cakap zarah ni atom, susah pula. Ramai orang tak faham nanti. Jadi zarah ni dia terjemah dengan satu semut yang kecil. Daripada amal yang di dalam hati itu, iaitu terlebih baik daripada seumpama gunung, daripada amal anggota yang zahir itu. Anggota zahir seperti gunung, anggota amal ibadat hati sebesar zarah. Baik lagi hak dalam hati. Sebab hati ni hanya Allah saja yang tahu. Hak zahir ni ramai orang nampak. Tapi kena faham. Jangan silap faham. Nanti silap faham, nanti kita, ada setengah orang dia gelong kan. Dia tak nak semayang lah apa semua. Janji bertafakur, janji ikhlas. Yang tu semuanya orang sesat. Kita kena buat dua-dua. Ibadat zahir pun wajib kita buat. Dan ibadat batin pun wajib kita buat. Mana kita ada dua. Sebab kita ada dua perkara lah. Zahir dan batin. Kerana kita ada jasad dan roh. Jadi kena buat dua-dua ibadat. Seperti cuma ibadat hak zahir dan batin ni dia melengkapi. Ada zahir pasti ada batin. Seperti firman Allah Ta'ala, kata Said Abdul Qadir Al-Idrus, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Artinya hanya saja disempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar itu, akan pahala mereka itu dengan tak dapat dikira-kira akan banyaknya itu. Dan ini kerana sabar itu setengah daripada amal yang batin. Bersalahan, yakni berbeza. Amal yang zahir itu, maka iaitu dapat dikira-kira akan pahalanya itu. Macam saya sebut tadilah. Kan, kalau semayang berjemaah, ada riwayat hadis kata 25, ada kata 27, mana ada kira-kira. Satu selawat, Allah balas 10. Tapi kalau ibadat yang dalam hati, kan, ibadat yang dalam hati, maka itu lebih besar. Contoh dia sabar. Sabar ni Allah akan balas tanpa hisap. Jadi sabar ni benda dalam hati. Jadi pahalanya tanpa dapat dikira oleh makhluk. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi nak dapat sabar ni, kenalah buat ibadat yang zahir. Sabar dalam buat ibadat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Kan? Begitulah yang kita kena faham. Jadi saya ni rakam guna handphone biasa-biasa kan. Jadi ni kejap lagi dia akan terhenti, kemudian disambung balik. Jadi kemungkinan kuliah ni akan ada dua part lah. Ada part 1 dan part 2. Jadi siapa-siapa yang ikuti kuliah ni kan nanti, tiba-tiba dia tergantung-gantung habis kan. Jangan panik. Bila habis tu insya-Allah dia ada sambungan. Tuan-tuan atau jemaah yang mengikuti program kuliah online saya ni, jadi kena masuk balik untuk lihat part 2-nya pada Facebook. Facebook Tuan Haji Ramalan ada bagi link. Jadi tuan-tuan atau puan-puan semua tekan link tu, insya-Allah dapat balik tengok part yang kedua. Dia macam itulah kan. Jadi sabar. Sabar dalam mengikuti kuliah online. Okeylah. Masuk kita balik. Dan lagi sabda Nabi SAW, jazbatun min jazabatil haq tuwazinu amali thaqalain. Artinya, satu jazbah. Satu jazbah daripada beberapa jazbah al-haq. Itu menyamai ia akan amal ibadah segala jin dan manusia. Satu jazbah. Jazbah ni kalau terjemah satu tarikan. Jadi orang yang dapat jazbah dipanggil majzub. Jazbah, majzub. Jadi satu tarikan.
Satu jazbah daripada beberapa jazbah al-haq. Mana Allah Ta'ala tarik dia untuk kenal keagungan Tuhan. Allah buka pada dia satu tarikan untuk dia kenal keagungan Tuhan. Jadi dia punya kehebatan dia tu menyamai akan amal ibadah segala jin dan manusia. Jadi Syekh Abdul Samad Falimbani nak mengulas apa dia jazbah. Dan makna jazbah iaitu syuhud. Syuhud makna mata hati akan menyaksikan akan Allah Ta'ala dan akan sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Dan dengan af'alnya, dengan perbuatan Allah Ta'ala. Mata hati dia melihat perbuatan Allah Ta'ala dengan sekira-kira fana ia daripada dirinya. Fana, sekira dia lupa kepada melihat kebolehan, kepintaran, ke apa semua tentang ni, lupalah. Hilang daripada mindanya kerana melihat keagungan Tuhan. Macam kita bawa lilin tiba-tiba dalam bilik ni kan, ataupun kita bawa lilin dalam matahari, terang matahari, hilang cahaya lilin, cahaya lampu tadi disebabkan terangnya cahaya matahari. Dan daripada segala perbuatannya hilang daripada dia melihat perbuatan dirinya. Mana dia tak melihat dia ada, dia tak merasa dirinya wujud, wujudnya Allah jadikan. Dan daripada segala sifatnya, sifatnya hilang kerana melihat keagungan sifat Allah. Dan jazbah itu setengah daripada amal yang batin. Dan inilah makna perkataan Syekh Al-Wali Al-Kamil Mukammal Sidi Al-Syekh Muhammad Saman Al-Madani, nafa'anallahu bihi. Nazratun minal arif billahi fi malakut ta'dilu indallahi ibadat al-thaqalain. Artinya satu tilik, satu pandangan mata hati daripada orang yang al-arifu billah ini. Mana orang yang kenal Allah ini. Di dalam alam malakut. Mana alam malakutnya alam gaib lah. Allah buka tirai, tibai pula. Tabir. Kan Allah buka tabir, dia melihatlah. Allah Ta'ala melihat benda-benda yang Allah Ta'ala nak perlihatkan lah. Malakut ni alam gaib. Kita ni alam syahadah. Alam gaib malakut ni pula anti terang lah. Iaitu dia kata satu pandangan mata hati orang yang kenal Allah melihat di alam malakut. Iaitu menyamai di sisi Allah Ta'ala akan ibadah segala jin dan segala manusia. Kan? Tapi ni mesti ada bimbingan syekh yang arif billah. Mesti syekh tu dah melalui lah. Sebab tu nak bertarekat, nak beramal cara perjalanan orang hadis sufi ni, mesti kita ada guru mursyid yang betul-betul, yang murabbi, yang sampai kepada hakikat dan ma'rifah. Kalau tak, sesat kita. Dia pun tak tahu alam malakut tu apa. Alam kedekut dia ada kacau. Sebab alam malakut ni dia ada dua. Satu dia panggil alam malakut atas. Dia panggil ulia. Satu sufla. Alam malakut rendah. Alam malakut rendah tu alam malakut kejinan, jin. Tu Tok Sami pun ada. Bomo pun dapat. Kan? Jadi kita ni alam musyahadah. Dia alam malakut yang tinggi itulah. Alam kemalaikatan tu. Kan? Itu tapi ini kena, sebab tu kena ada guru yang betul-betul mahir, yang melalui pengalaman tu dia ada. Tak ada ni susah. Nanti masuk tahu benda alam, masuk alam bunian dah, alam hantu raya, alam saka. Dia kata itu yang kadang-kadang kita tengok setengah orang tu dia berzikir jadi semacam kan. Dia adalah amalan tok nenek dalam diri dia tu. Bersilat dia tengah berzikir kan. Jadi macam lepas tu orang semua tak faham. Dia kata bukan-bukan lah. Sebab tu kena selawat kuat. Kena banyak selawat. Kena selawat. Selawat ni dia boleh insya-Allah lah terpelihara lah kita daripada gangguan-gangguan saka sebagainya. Gangguan-gangguan jin, ifrit sebagainya kan. Dengan selawat. Sebab jin kafir, pendatang-pendatang jin ni dia bukannya selawat. Jadi selawat tu kita berhubungan dengan Nabi SAW terus kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau selawat tu kita ambil daripada orang yang arif billah. Tentulah mereka itu ada perhubungan yang khususiah.
hubungan kerohanian dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun selawatnya mungkin pendek, tetapi disebabkan mereka itu orang yang sudah sampai pada hakikat dan marifah, maknanya dia kenal Nabi SAW secara hakikat. Nah, jadi tentulah mereka tu kita beramal dengan selawat mereka, beramal dengan selawat yang mereka bagi, amalan-amalan yang mereka bagi, insya-Allah kita terpelihara. Syarat dia beramal lah. Kalau ambil tak beramal tak jadi juga. Kan? Dia tak jadi juga. Kereta ada kat rumah, Ferrari, tapi tak pernah bawa, tak jadi juga. Serupalah benda amalan ni pun. Okey, masuk kitab ni balik. Jadi satu pandangan orang arif billah ke dalam alam malakut, kata Syekh Muhammad Saman rahimahullah taala, menyamai di sisi Allah taala ibadat jin dan manusia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani min arif billahi afdalu min alfi raq'atin min jahilin bih. Jadi kata pentahqiq kitab ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzami, dia kata belum dijumpai perawi hadis ini. Walaupun begitu, sebagai adab kita, saya baca jugalah. Sebab ini susunan Syekh Abdul Samad Palembani. Dalam masa yang sama kita bagi tahu juga belum jumpa lagi perawi. Jadi kita serahlah pada hakikat benda ni pada ni. Kadang-kadang benda ilmu hadis ni dia rumit sikit lah, kan? Kerana segi sanad begini, segi matannya begini, dia ada perbincangan para ulama lah. Tapi walaupun begitu, dari segi fadail, insya-Allah tak dapat salah apa-apa. Pertama, cuma nak mengeluarkan hujah hukum hakam halal haram, itu ada berbeza lah dia punya sudut pandangnya. Okey, artinya 2 rakaat daripada orang yang arif billah itu, iaitu afdal daripada 1000 rakaat orang yang jahil dengan Allah Ta'ala. Dan semayang 2 rakaat orang yang kenal Allah lebih besar, lebih afdal daripada 1000 rakaat orang yang jahil tentang Allah. Yakni, yang kata jahil dengan Allah Ta'ala, orang yang tak ada ma'rifah dengan Allah Ta'ala. Kerana ma'rifah itu, iaitu daripada amal yang batin, yang terlebih afdal daripada segala amal. Dan dinamakan ma'rifah itu oleh setengah kaum ahli sufi akan al-jannatul ajilah. Setengah ulama sufi dia katakan ma'rifatullah, ini kenal Allah secara hakikat itu dipanggil al-jannatul ajilah, yakni syurga. Al-jannah syurga yang disegerakan di dalam dunia. Seperti kata Sidi Syekh Ibnu Ubbad rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Hikam Ibnu Atha'illah rahimahullahu ta'ala, wa qala ba'duhum fid dunya jannatun man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wala ila syai'in walam yastauhish qila wa ma hiya qala ma'rifatullahi ta'ala. Artinya, kata setengah mereka ahli sufi adalah di dalam dunia itu syurga. Di dunia lagi di syurga, iaitu barang siapa masuk ke dalamnya itu masuk syurga di dunia, nescaya tiada ingin ia, mana tidak berahi dah ia kepada syurga yang di dalam akhirat, dan tiada ingin ia kepada sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada ia liar di dalam dunia, dia tak ada rosak dalam dunia. Maka dikata oleh seseorang, orang tanya, apa syurga yang di dalam dunia itu? Maka menjawab ia dengan katanya, iaitu ma'rifah akan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi dia kata, sebagai kata Syekh Ibnu Ubbad rahimahullah ta'ala, di dalam dunia ni satu syurga. Siapa masuk-masuk, kata sebagai ahli sufi, masuk dalam syurga tu, dia tak berkeinginan nak masuk syurga di akhirat. Dan dia pun tak ada ingat apa-apa. Dan dia pun hidup atas dunia tak liar, tak ada keluh kesah, tak ada ni, dia boleh redha dengan perbuatan Allah. Jadi orang tanya, apa dia syurga di dunia? Dia kata ma'rifatullahi ta'ala. Ini mengenal Allah Ta'ala. Dia bukanlah tak nak masuk syurga akhirat tu, sebab syurga akhirat dia akan dapat lebih pengenalan pada Allah Ta'ala. Sebab nikmat syurga yang paling besar di akhirat iaitu melihat Allah tanpa hijab. Tapi bukan Allah duduk dalam syurga.
Cuma dikatakan mereka ni tak terliur lah nak nikmat surga bidadari ke, minum arak ke, itu ke, ini ke, kan? Dia bukan nikmat nak makan, nak seronok tu. Yang tu dia orang tak berahi. Tak ada rasa keinginan, tak lapar dia bang. Kita ni tak, kan? Kata Tok Guru kami, kamu ni hidup atas dunia ikut nafsu. Dah mati pun nak masuk surga pun dengan nafsu. Kan itu orang awam kan. Hidup atas dunia ikut nafsu. Bukan beribadat pun dengan nafsu. Tema ada mood buat nak macam-macam lah. Kita punya corang-corengnya dalam hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni. Tapi kalau mati nak masuk surga. Masuk surga pun dengan nafsu. Nak seronok dalam syurga, nak ada bidadari, nak makan-makan, nak main itu, nak seronok macam tu. Itu kata dengan nafsu. Itu dengan nafsu. Tapi bagi orang ahli sufi, dia bukan semacam kita. Sebab mereka orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kan? Mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala. Jadi ma'rifah kepada Allah itu sebesar-besar nikmat. Kan? Jadi kalau dia nak masuk syurga kerana nak berjumpa Allah dengan lebih hampir lagi, dengan dekat. Bukan kerana nakkan bidadari, bukan nakkan minum madu, minum arak tu tak ada. Itu dia tak terliur dia orang. Itulah yang katakan jannatul ajilah. Wallahu alam bisawab. Wallahu rasuluhu wa awliya wa alam. Jadi begitulah sikit sebanyak perkongsian kita pada kali ini. Alhamdulillah tengoknya masa tu dapat satu bahagian ni lah kot. Tak perlulah tuan-tuan nak masuk link lain. Selamat bagi ramalan. Nak 2 kali kerja. Jadi Alhamdulillah. Jadi sikit sebanyak mudah-mudahan kita mendapat pencerahan. Memberi satu keinginan kepada kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut landasan-landasan orang-orang muqarrabin. Orang yang hampir dengan Allah, yang pilihan Allah Ta'ala. Kan? Walaupun kita tak jadi orang muqarrabin, tetapi kita menjadi pengikut orang-orang yang muqarrabin. Kalau kita tak dapat berjumpa mereka, sekurang-kurangnya kita bacalah kitab-kitab mereka, kita contohilah, amalkan apa dalam kitab mereka. Mudah-mudahan kita akan dapat bersama dengan orang-orang muqarrabin di dunia dan di akhirat. Seterusnya kita dapat mengenal Allah dengan secara yang hakikatnya. Jadi begitulah. Saya mohon maaf kalau salah dan silap. Dan saya pun nak menyampaikan pesananlah. Pihak Surau An-Nur, berhajatlah tuan-tuan yang melihat kuliah online ni dapat memberi sedikit sebanyak sumbangan. Dan dapatlah di-sharekan video-video kuliah mereka. Agar hasrat mereka untuk menyebarkan ilmu dapatlah kita tunaikan hajat mereka itu. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam penyampaian saya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu saya sendiri. Segala kebaikan manfaat itu semata-mata rahmat Allah dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan keberkatan para aulia Allah qaddasa sirahum, berkah para ulama yang berkhidmat dengan agama secara jujur dan ikhlas, dan juga dengan keberkatan almarhum Tuan Guru saya rahimahullah ta'ala, tok-tok guru yang mendidik saya, guru-guru yang mengajar saya, para ustaz, dan juga dengan keberkatan doa mak bapak kita dan sekalian muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli